Syekh Abdullah Nasih Alwan disebut ada 5 benda mak bapak kena buat kalau nak anak soleh. Tercicir salah satu, habis anak. Satu, dia kata nombor 1 paling penting, contoh teladan. Mak maghrib dah, pergi mandi, lagi pergi mengaji Quran. Pak kata, sagi mak pula tiang, hang ni apa lah nak jadi mak oi, penyegam piang. Pilah mandi, sagi nak pergi mengaji Quran. Anak terlintaslah hati, pak pun tak baca Quran lama dah aku tengok. Contoh teladan. Suruh anak sembahyang, kita tak sembahyang, kita lambat. Suruh anak baca Quran, kita sikit baca Quran. Kita nak anak soleh. Hantar anak pergi mahat tahfiz tuan-tuan. Tapi anak lintas pagar, langkah pagar, lari balik. Ustaz telefon, ni apa nama, nak cakap dengan, minta maaf tak ada kena mengena, nak cakap dengan ni Cik Sa'ad ni, tak ada kena mengena, saja boh ya. Ni anak ni, dia gunting pagar sekolah ni. Mereka ada 3 orang, mereka belah lari. Tak tahulah pergi mana, kami cari tak jumpa. Pening kepala, pak, aku hantar suruh hafal Quran yang hafal gunting pagar sekolah. Pasal apa? Anak tak dapat contoh teladan pada pak. Contoh teladan, kata Syekh Abdul Nasih Alwan, sangat penting. Satu. Yang kedua, disiplin anak. Kata pepatah Arab, saya terjemah, benda yang selalu dibuat akan terbiasa macam tu. Benda yang selalu dibuat, dia akan takarrara. Kita takarrara, selalu buat, dia akan jadi tetap macam tu. Kalau ajak anak kebersihan, mak bersih, pak bersih, baju bersih, rumah tangga bersih, tandas bersih, dek tidur bersih, tak payah ajak kebersihan budak ni. Dia pergi duduk asrama, dia paling bersih dalam dom dia. Betul tak? Mak pak dia ajak. Tu yang kata disiplin. Tak payah suruh. Bahkan kalau kita tengok tuan-tuan, ulama kata akhlak, kata Imam Ghazali, tak payah fikir. Yang kata akhlak ni benda tak payah fikir. Akhlak, kata Imam Ghazali, dia akan terlahir semula jadi. Benda duk buat dah. Kedua, disiplin. Yang ketiga, kata Syekh Abdullah Nasih Alwan, gunalah nasihat yang baik, bimbingan yang baik. Saya nak bawa kisah yang menarik tuan-tuan. Saya sempat baca tadi kisah seorang ulama hebat, seorang ulama daripada India, masyhur nama dia tuan-tuan semua kenal. Dia cerita mak pak dia hebat ni, Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Hebat tuan-tuan eh? Hebat. Hayatus Sahabah kita pun tak dah baca hak dia karang tuan-tuan, berjilid-jilid. Maulana Muhammad Ilyas waktu kecil, pak dia nama Maulana Yusuf. Waktu kecil Maulana Muhammad Ilyas ni, dia segan sembahyang subuh. Dia segan. Mak dia beletiang kat dia, mak dia habang kat pak dia, abang anak kita ni segan lah sembahyang subuh, cuba ajak dia sikit, bagi pengajaran kat dia. Apa Maulana Yusuf ni buat? Dia pergi kat anak dia, dia gosok tengah belakang badan anak dia. Ni gosok belakang anak ni, sambil sembang dengan isteri. Jangan, insyaAllah, jangan risaulah anak kita ni, insyaAllah satu hari nanti bukan takat dia bangkit sembahyang subuh, dia akan menggerakkan seluruh India untuk sembahyang subuh. Maulana Yusuf ni anak kita ni, esok ni bukan takat dia akan sembahyang subuh, insyaAllah dia akan gerak seluruh India untuk bangkit sembahyang subuh. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan balik kaji asas gerakan dakwah yang diasaskan oleh dia, yang meletakkan solat sebagai benda yang paling penting dalam kehidupan. Hal saya nak sebut tadi, nasihat dan bimbingan tu, Allah, daripada tangan bapa yang beriman, lahir anak beriman. Itu semua impian kita. Yang keempat, pendidikan berterusan dan ada pemantauan ibu bapa. Kalau ibu bapa, dalam istilah kalau saya guna tuan-tuan, menswastakan pendidikan kepada guru, kita silap. Anak tak boleh baca Quran, ustaz tak ajar, penyegan ustaz tu, dia masuk kelas bukan mengajar. Anak tak boleh semayang, ustazah tu dia bukan ajar, buat semayang, dia duduk masuk kelas, dia suruh salin nota. Semua begitu. Dia matematik anakku tak pandai, dia tu agak guru pakar lah, tapi dia bukan mengajar pun, semua lagu tu. Kalau pendidikan kita buat macam tu tuan-tuan kepada anak-anak kita, habis.
Sedangkan pendidikan yang paling berkesan ialah pendidikan berterusan, bukan di sekolah. Pendidikan berterusan paling penting. Syekh Abdullah Nasir Al-Wal tak nombor 4. Dan dipantau. Saya buat satu contoh dah, saya sebagai guru. Kita ajak anak-anak tuan-tuan, anak-anak kita semua sembahyang di sekolah, balik ke rumah tak sembahyang. Mana dia nak sembahyang? Minta maaf sebut. Bapa tak sembahyang, ibu tak sembahyang. Sembahyangnya kadang-kadang, cutinya sebulan ibu dah. Sungguh ni realiti. Mak sembahyang tak? Tak. Mak kata cuti. Cuti lama mana dah? Sebulan dah. Tu dah cuti sebulan. Kita ajak di sekolah rukun sembahyang 13, balik lupa. Betul kata Syekh Abdul Nasir Al-Wan, pendidikan berterusan paling penting. Pendidikan di sekolah itu adalah asas sahaja, formal. Tapi nak pantau anak di rumah, nak pastikan dia baca Quran betul, nak tengok solat dia, nak tengok anggota wuduk dia betul tak dia ambil wuduk, semua kita. Sebab tu ni tuan-tuan, yang keempat kata Syekh Abdullah Nasir Al-Wan, pastikan anak-anak dapat pendidikan berterusan. Dan yang kelima, insya-Allah terakhir tuan-tuan, yang kelima kata Syekh Abdullah Nasir Al-Wan, disiplinkan anak dengan denda dan hukuman. Bukan tibai tabuh dengan batang pinang apa dah. Bukan pelepasnya. Walaupun itu salah satu kaedah lah dia berkata kan. Beban orang Pulau Pinang kata no. Bebai sangat, beban sangat. Sandak pelepah nyok kat pintu ya. Baik tu nak tu. Tak kena lagi. Apa maksud Syekh Abdul Nasir Al-Wan ni? Disiplinkan anak dengan denda dan hukuman. Makna dia, kalau dia buat macam ni, ini hukuman dia. Terapkan. Kalau pencuri, ini hukuman dia dalam Islam. Kalau dia minum arak, ini hukuman dia yang Quran sebut. Itu nama menerapkan, disiplinkan anak dengan hukuman. Di samping kita tegas. Sebab tu Nabi sebut, apabila anak sampai pada umur 10 tahun, dia tak semayang lagi, wadribuhum. Pukul mereka sekadar tarbiyah untuk pastikan mereka bersemayang. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya tuan-tuan, daripada ayat Quran yang kita baca tadi, doa para Nabi dan Rasul, dan apa yang Syekh Abdullah Nasir Al-Wan sebut tuan-tuan, menjadi impian semua mak bapak nak anak soleh. Nak anak soleh tuan-tuan. Semua orang nak, tak payah tanya. Sebab tak payah tanya kami lah, kami memang nak anak soleh pun. Sebab itulah kami hantar ngaji agama, kami hantar sana dan sebagainya. Maka itu menjadi impian semua. Bahkan para Rasul terdahulu, yang walaupun mereka maksum, mereka tak pernah berhenti untuk doa nak dapat anak yang soleh.